Hari ini kami nak kongsikan satu cerita seram. Van jenazah diganggu makhluk halus. Kisah ini merupakan kisah benar yang diceritakan semula oleh individu yang boleh kita gelarkan sebagai Budin dalam cerita ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom ikuti video ini sampai habis. Budin adalah pemandu van jenazah yang berpengalaman. Kejadian ini berlaku ketika Budin menghantarkan satu jenazah keluar kawasan bersama seorang rakannya, Fakrul. "Dah lama aku tak hantar jenazah jauh-jauh ni," kata Budin kepada Fakrul. Dia tidak menjawab, malah sekadar tersenyum. Itulah Fakrul, teman yang Budin kenali hampir 10 tahun. Dia memang jenis tak banyak cakap. Kalau ada pun hanya peti-peti sahaja. Sebab itulah Budin senang ke sana ke sini dengannya. Rasanya sudah hampir setahun lebih juga Budin tidak menghantar jenazah keluar dari tempat Budin bertugas. Namun sejak Ismadi ditukarkan ke hospital lain, Budin terpaksa mengambil alih tugasnya kerana sebelum ini kalau melibatkan kes luar kawasan, Ismadilah yang sedia menghantarnya. Hampir 2 jam perjalanan. Budin sudah merasa lesu. Maklumlah sudah lama tidak mandu jauh. Fakrul seringkali tergelak melihat gelagak Budin yang seperti cacing kepanasan kerana sekejap mengesot ke kiri dan sekejap mengesot ke kanan. Mulut pula tidak henti-henti menguap. Biasanya masa bertugas di bilik jenazah tidak pula mengantuk sebegini. Mata boleh sahaja bertahan sampai pagi. Tapi apabila terkena angin malam, memang cukup membuatkan mata Budin menjadi layu. "Okey ke bang?" tanya Fakrul sambil menoleh ke arah Budin. "Ish, boleh lagi. Tapi kalau kena kopi panas-panas ni sedap juga. Mata pun dah berpasir rasanya ni," balas Budin. Fakrul tersenyum sambil menghulurkan sebiji gula-gula kepada Budin. Budin capai dan terus masuk ke mulut. Jalan raya ketika itu cukup lengang. Boleh dikatakan 1 kilometer sekali baru berselisih dengan kenderaan lain. Fakrul lantas bercerita, namun otak Budin sudah tidak berupaya untuk menangkap apa yang diperkatakan. Mata memang cukup mengantuk. Kalau boleh, mahu saja Budin baring di sebelah jenazah di belakang. Sampai di sebuah stesen minyak, Budin berhenti untuk membeli minuman dan membasuh muka. Fakrul menawarkan diri untuk memandu. Tawarannya ibarat orang mengantuk disorongkan bantal. Tapi yang peliknya, sebaik van bergerak, mata pula terus segar. Puas Budin cuba nak lelap, namun tetap tidak mahu lena. Malam semakin larut. Suasana juga semakin dingin. Ketika melalui kawasan bukit di Gua Tempurung, kabus-kabus tebal mula kelihatan. Persekitarannya juga sangat gelap dan sunyi. Namun, ketika mendaki bukit, mereka terasa van tersebut sangat berat sehinggakan enjin menderam kuat. Padahal bukit tersebut tidaklah begitu tinggi. Fakrul terpaksa menggunakan gear 2 untuk melancarkan perjalanan ketika itu. Namun tanpa disangka, tiba-tiba van yang mereka naiki tersengguk-sengguk, semput seperti sudah kehabisan minyak. "Kenapa pula ni?" tanya Budin agak cemas. Fakrul menggelengkan kepala. Budin lihat manik-manik peluh sudah terbit di dahinya. Tanpa disangka, tiba-tiba enjin van terus mati. Budin dan Fakrul bergegas turun untuk memeriksa. "Aduh, waktu beginilah pula enjinnya nak mati," getus Budin dalam hati. Budin hilang idea. Hendak katakan van tersebut lama, tidak juga. Lagipun baru minggu lepas dihantar servis. Fakrul cuba menghidupkan enjin berkali-kali, tetapi ia tetap tidak mahu hidup. Jam pula ketika itu sudah menunjukkan hampir 1 pagi.
Apa kita nak buat ni? Tanya Budin kepada Fakrul. Fakrul garuk kepala. Katanya mungkin enjin terlalu panas, jadi terpaksa tunggu seketika untuk biarkan enjinnya sejuk. Lantas mereka ambil keputusan menunggu di dalam kenderaan sahaja. Budin terus masuk ke dalam van semula, manakala Fakrul pula menghisap rokok di luar. Sebaik saja Budin tutup pintu kenderaan, tiba-tiba Budin terdengar suara orang berdeham. Dia pasti suara tersebut datang dari arah belakang. Budin jenguk ke arah jenazah, namun tiada apa yang berlaku. Selang beberapa minit, Budin terdengar lagi. Kali ini bunyinya lebih kuat. Budin cuma diamkan diri sambil amati suara tersebut. Memang sahih, suara berdeham itu memang datang dari arah jenazah. Namun kali ini berselang-seli pula dengan bunyi seperti orang sedang mengetuk dinding. Budin semakin cuak. Lantas Budin buka pintu kenderaan dan memanggil Fakrul. Aku rasa ada yang tak kenalah dengan jenazah yang kita bawa ini, kata Budin. Dengar apa pula? Jangan macam-macam bang, kita di tengah hutan ni, balas Fakrul sedikit pucat. Budin menceritakan apa yang berlaku. Namun belum pun habis Budin bercerita, tiba-tiba dengan tidak semena-mena terdengar pula bunyi seperti orang mengetuk belakang van. Mereka berpandangan sama sendiri. Fakrul segera keluar dan meluru ke belakang kenderaan. Namun tiada sesiapa pun di situ. Yang peliknya, sebaik saja Fakrul masuk ke dalam van, bunyi tersebut muncul kembali. Malah semakin kuat dan bertalu-talu. Mulut mereka berdua kumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Peluh sudah hampir membasahi tubuh. Mereka tidak tahu apakah dugaan yang diterima ketika itu. Budin meminta Fakrul menghidupkan enjin van, tetapi kondisinya tetap sama seperti tadi. Waktu itu Budin cuma khawatirkan jenazah di belakang saja, risau sekiranya terjadi sesuatu. Maklumlah berada di tengah-tengah hutan, macam-macam boleh berlaku. Budin ternanti-nanti juga sekiranya ada kereta melalui kawasan itu. Tetapi hampir 20 minit di situ langsung tidak nampak satu kenderaan pun. Mereka berdua semakin buntu, tidak tahu lagi apa yang perlu dilakukan. Budin mengambil surah Yasin lalu membacanya. Hati dia merasakan seperti ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ketika itulah dengan tiba-tiba lampu di tempat duduk belakang bernyala dengan sendirinya. Budin dan Fakrul membiarkan saja. Mereka berdua meneruskan bacaan sehingga habis. Dengan lafaz Bismillah, Fakrul menghidupkan enjin van. Alhamdulillah, enjin van tersebut hidup. Lantas mereka dengan segera meneruskan perjalanan. Sebaik saja bergerak, van yang mereka naiki terus berselisih dengan kenderaan yang bertali arus. Pelik, Fakrul memandang Budin dengan dahi berkerut. Budin faham apa yang bermain di fikirannya ketika itu. Perjalanan mereka akhirnya selamat sampai ke destinasi. Mereka tiba di rumah arwah lebih kurang pukul 3.30 pagi. Selesai menghantar jenazah, mereka terus memandu pulang ke ibu kota. Sepanjang perjalanan mereka langsung tidak bercerita mengenai hal tersebut sehinggalah mereka sampai ke hospital. Setelah diselidik, rupanya di kawasan tersebut banyak berlakunya kemalangan maut. Namun Budin tidak pasti apa yang mengganggu mereka malam itu. Tetapi naluri hati Budin kuat mengatakan perkara itu dilakukan oleh makhluk yang berada di situ. Benarlah kata orang tua-tua, syaitan memang suka mengganggu manusia. Tambah pula jika kita berjalan jauh membawa jenazah melalui tempat-tempat keras. Itulah tadi kisah seram yang boleh kami kongsikan pada episod kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk video-video seterusnya.